Okey, saya nak masuk ke topik macam mana kita nak settlekan kerisauan ataupun ketakutan kena myocarditis ataupun radang jantung di kalangan anak-anak kecil daripada vaksin ini. Macam ni guys, kalau you all tengok macam mana-mana vaksin insert pun, tetanus ke, measles ke, mumps ke, kebanyakan pun memang akan ada kesan sampingan yang contohnya kalau ambil tetanus boleh dapat vaksin induced tetanus. Kalau ambil vaksin polio memang boleh dapat polio induced vaksin induced polio dan sebagainya. Macam mana, tetapi kebanyakan kesan sampingan yang dikatakan daripada vaksin ini jauh lebih rendah daripada komplikasi dan kesan sampingan daripada penyakit itu sendiri. Contohnya kalau kita baca textbook kan, orang yang kena demam denggi pun boleh dapat radang paru-paru, radang jantung, boleh dapat denggi myocarditis, boleh dapat denggi myositis, boleh dapat denggi hepatitis. Orang yang dapat demam denggi boleh dapat radang hati disebabkan oleh denggi, boleh dapat radang otot, kita panggil myositis, disebabkan oleh denggi, boleh dapat radang jantung disebabkan oleh denggi, boleh dapat radang otak disebabkan oleh denggi pun boleh juga. Disebabkan oleh denggi boleh dapat jangkitan kedua. Tetapi semua itu biasanya bila denggi tu settle, dia akan slowly settle. Dia akan baik dengan sendiri. Jaranglah sehingga menyebabkan kesan berkekalan. Jarang sehingga kesan berkekalan. Contohnya ketika denggi tu ujian darah dia untuk hati tu tinggi kan. Tapi bila denggi tu baik, dia akan okey. Sama juga dengan vaksin ni yang mereka kata radang jantung ni. Ujian darah untuk jantung kita panggil creatine kinase, CKMB, high sensitivity troponin T ataupun ProBNP ataupun D-dimer mungkin tinggi dan dia kurang dengan sendirinya, kita panggil self limiting. Kenapa saya confident? Sebab saya sendiri pernah rawat 2 orang dan saya pernah sembah dengan rakan-rakan yang lain dan saya pernah tengok dengan mata kepala saya sendiri. Blood test dia, MRI jantung dia, ultrasound jantung dia dan sebagainya. Saya diberi rezeki itu. Jadi bila saya tengok, saya tahu risiko itu jauh lebih rendah daripada risiko penyakit COVID itu sendiri. Maka bagi saya lebih mudah untuk saya mengambil vaksin dan faham kesan sampingan yang mungkin berlaku dengan peratusan yang kecil, tetapi saya tahu kalau kena dekat anak saya, ia akan menjadi 100% untuk saya tahu, tetapi masih risiko itu lebih rendah daripada saya biarkan anak saya yang susah nak pakai mask, dia nak berjalan, nak pergi shopping mall juga, dah tak sabar-sabar nak pergi swimming class dan sebagainya. Lebih tinggi risiko dia untuk kena COVID. Okey, contohnya kalau saya hantar anak saya pergi sekolah, dia ada risiko kena bully, dia ada risiko kena angkat beg berat, sakit belakang, dia ada risiko sakit kepala, dia ada risiko penat, kena makan makanan kat kantin, mungkin kena food poisoning, dia ada risiko itu. Tapi kalau dia tak pergi sekolah, dia ada risiko buta huruf. Jadi of course lah kita pilih untuk hantar anak kita pergi sekolah. So itulah apa yang kita cakap. Encik Ahmad Hamzah, soalan ni dah lama dah kita jawab, terlampau lewat pada Februari 2022 baru nak tanya, kalau selamat kenapa perlu sign consent letter? Bila anda parking dekat shopping mall tu, anda tahu tak apa terms and condition yang anda agree? Saya pelik orang-orang yang menyoal ingredients vaksin, yang menyoal berapa lama dah vaksin ni, selamat ke vaksin ni. Saya pelik bila anda pergi beratur dekat fast food kan, McD ke KFC ke, ada menu baru, anda pernah tak soal sama ada menu tersebut pernah tak ia ditest di atas kanak-kanak? Kalau menu dekat McD tu, kanak-kanak berumur berapa ke atas boleh makan? Kalau menu dekat Pizza Hut ke ataupun pizza-pizza yang lain, berapa tahun dan ke atas mereka sesuai makan? Ada tak kajian yang dilakukan untuk kanak-kanak ataupun mana-mana golongan untuk menunjukkan sama ada ia sesuai ataupun tidak untuk setengah-setengah golongan? Kalau ada sakit jantung boleh tak makan McD? Kalau ada kecil manis boleh tak makan KFC? Pernah tak apa-apa kajian dibuat? Sebenarnya tak pernah dibuat tau. Kalau ada menu baru je habis, drive-thru tu penuh, tak boleh, saya tak boleh nak beli, selalu saya kalah. Tak pernah orang tanya. Tetapi benda-benda lain yang melalui kajian klinikal diluluskan oleh pakar, terus beratur datang tanya. Pergilah tanya dekat benda-benda lain tu, screen gadget yang kita bagi anak-anak kita tengok ni. Pernah tak ia dilakukan kajian klinikal ke atas mata kanak-kanak?
Pernah tak mana-mana negara ataupun badan yang mewajibkan skrin-skrin gadget ini diperiksa ke atas mata dan juga otak kanak-kanak dulu. Tengok berapa banyak dia menyebabkan rembesan hormon, berapa jam, pupils reaction macam mana, urat mata macam mana. Pernah tak kita tanya? Kita tak pernah soal. Walhal anak kita dah kena pergi online class, pakai laptop dan sebagainya. Pernah tak kita tanya? Makanan tak payah tanya, gadget tak payah tanya, bawa pergi mana-mana kat luar tak payah tanya. Tapi kalau ubat je laju je kena tanya. Walhal ubat tu lah yang paling ketat kelulusan dia. Habis kena lalu semua level baru boleh luluskan. Tapi kita tak tanya. Menu baru, ada buka kedai baru je habis. Beratur parents bawa anak-anak kecil, baby kecil dalam stroller satu dekat dukung satu. Beratur beli makan, bagi. Lepas tu bawa datang allergic. Bagi apa tadi puan? Saya bagi ni ha. Lahai budak ni baru 8 bulan kenapa bagi? Itulah saya pun tak tahu. Faham tak? Dah ramai cakap itu makanan. Kenapa nak takut? Ini ubat. Masalahnya makanan tu nanti saya jadi najis juga. Guys, setiap satu sel daripada badan anda tu bukan ke dia menjadi darah daging kita? Rambut awak, mata awak, bibir awak, gigi awak, kuku awak, kulit, otot, muscle, tendon, semuanya datang daripada makanan awak kan? Daripada makanan lah terjadinya awak yang baby dah jadi sampai besar, panjang sekarang boleh main Facebook ni. Setiap satu sel darah putih dan sel darah merah, sel otot anda datang daripada makanan. Betul tak? Kenapa kamu tidak pernah bertanya sebegini banyak soalan kepada makanan? Kamu tidak pernah tanya sebegini banyak soalan terhadap fast food restaurants. Bukan tak boleh tanya sis, tapi soalan tu dah terlalu kerap disoal dan telah dipin pada Oh, okey, menjawab. Ya, tolonglah bila saya tengok ibu bapa memberi contohnya aiskrim lah. Benda simple McFlurry ke Oreo ke, kita bagi aiskrim durian ke apa ke. Pernah tak apa kajian klinikal dibuat untuk tengok apakah komplikasi aiskrim ini terhadap usus kanak-kanak? Terhadap usus bayi kanak-kanak di bawah 2 tahun, kanak-kanak di bawah 6 tahun. Pernah tak? Kita tak pernah. Ada kedai baru je kita nak bagi makan, ada kedai baru je kita nak bagi makan, ada menu baru je kita nak bagi makan. Dulu kali pertama saya makan McD waktu saya umur 17 tahun ke 18 tahun sebab Kuantan tak ada McD waktu tu. First time Kuantan ada McD waktu saya form 1. Tapi saya tak pernah makan lah. Saya rasa saya makan waktu saya form 5 ke form 6 waktu saya datang ke KL baru saya makan. Sekarang budak-budak setahun 2 dah makan lah. Jadi pernah tak kita tanya soalan-soalan tu? Berapa tahun boleh masuk ke dalam fast food restaurant? Dekat gym 18 tahun ke atas baru boleh masuk gym. Tapi fast food restaurant semua budak baby pun boleh masuk. Tak ada masalah. Terbalik kan? Benda yang sihat budak tak boleh masuk. Benda yang memudaratkan boleh je masuk. Guys, be more concerned dengan apa yang kita makan. Makan tu yang menjadikan setiap satu sel dan darah daging dalam badan anda. Sebab itulah orang Islam sangat menjaga makanan dia. Halal haram makanan tu dia sangat sensitif. Jangan main setitik sudu tu pun dia sangat berkira. Sebab dia akan cakap benda ni jadi darah daging. Alright, so ubat ni dia dah melalui semua kajian klinikal. Dia dah diluluskan, dia dah dipaket, disterilize, dibersihkan dan sebagainya. Jadi dia jauh lebih selamat dan lebih dah ada lah, at least dia dah list down untuk you. Kajian klinikal terhadap kanak-kanak pada umur yang sama telah dilakukan dan telah disahkan selamat. Makanan lagi berbahaya. And don't tell me makanan tak apa, boleh jadi najis. No, setiap kita ni, otak kita, kata-kata kita, apa yang kita cakap ni datangnya daripada makanan. Okay, so ada soalan yang sangat valid daripada seorang tadi. Sorry, tiba-tiba I marah. Dia tanya tadi, doktor, adakah kesan sampingan seperti orang dewasa itu boleh berlaku pada kanak-kanak juga? Saya tak nampak siapa nama yang bertanya itu. Jawapannya adalah kebanyakan kesan sampingan vaksin COVID-19 yang kita tengok pada orang dewasa tidak berlaku pada kanak-kanak buat masa sekarang. I can read out the kesan sampingan yang kerap berlaku kepada you all. Sekejap, let me read. I ada buka dekat sini. Evaluation. Okay, alright. So kesan sampingan di kalangan kanak-kanak yang paling kerap berlaku adalah mana slide tu tadi demam. I nak bacakan dengan peratus-peratus sekali dengan you all. Mudah sikit Actually tu saya cakap, saya sebenarnya tak nak sentuh benda-benda ni I nak leave it to pediatricians dan juga pediatrics infectious disease specialist untuk berikan penerangan. Sebab saya bukan pakar saya ibu, tapi saya ada baca. So alang-alang saya dah buka.
saya share ilmu dengan kawan-kawan di luar sana yang juga ibu bapa macam saya. Tolong doakan untuk anak saya dan saya juga akan doakan untuk anak-anak awak semua. Saya juga dah minta mak untuk doakan untuk semua anak-anak kat Malaysia ni, sebab kita pun dah makin tua kan. Siapa nak jaga kita bila kita dah tua nanti adalah generasi muda sekarang. Okey, kesan sampingan yang dialami oleh kanak-kanak 5 hingga 12 tahun adalah merah di tempat yang dicocok tu dalam 14%, di kalangan yang terima vaksin 5.7% di kalangan placebo. Tak nak sebutlah yang placebo dan bengkak dekat tempat cucuk tu lebih kurang 10%, sakit dekat tempat cucuk tu lebih kurang 74%. Pada dos kedua dekat 18.5% merah dekat tempat yang dicucuk, 15.3% bengkak dekat tempat yang dicucuk di dos kedua dan sakit dekat tempat yang dicucuk tu 71%. So yang berkaitan dengan local reactions tu paling tinggi sakit lah dekat tempat yang dicucuk dos pertama 74%, dos kedua 71%. Saya bacakan sedikit lagi kesan sampingan untuk kanak-kanak 5 hingga 12 tahun. Lepas dos pertama lepas dos pertama 6.5% demam, 39% lemah letih sikit kalau hari macam kalau anak sulung saya setiap kali ambil vaksin apa pun dia akan macam melepek je sikit. Dia macam bagi saya lemah lah tu kalau orang faham kita orang kata melepek. Melepek ni macam fatigue lah, lethargic So 39.4% fatigue, dalam 28% headache sakit kepala Jadi kalau kadang-kadang boleh cakap mami sakit kat kepala ni 28%, yang menggigil sikit 9.8%, muntah 1.9%, cerit-berit 5.3%, sakit-sakit otot muscle pain 11.7%, sakit sendi 5.2%. Okey. Yang placebo saya tak nak baca lah nanti saya letakkan PDF ni di ruangan komen. You all boleh download dan boleh baca. Kalau Norzat boleh letak, Norzat tolong letak Norzat. Okay, so pada dos, no, not this slide. Okay, so itu adalah kesan sampingan. Itu adalah kesan sampingan yang di-observe di kalangan kanak-kanak. So yang generalize tu paling banyak 30% letih, 25% sakit kepala, dalam 3.8 hingga 7. Dalam dos pertama 3.8%, dos kedua 7.6% menggigil sedikit. So ini adalah kesan sampingan yang diorang tengok selepas pemberian vaksin COVID-19 dibandingkan dengan grup yang grup yang placebo. Okey, kepada ramai sangat siap email, message dekat Messenger, Instagram, TikTok dan sebagainya, bertanya anak saya ada G6PD, boleh tak ambil vaksin COVID-19? Saya punya assistant untuk G6PD, Alwin August, tak tahu dia ada ke tak, boleh ambil G6PD, boleh ambil vaksin.